1994 Industri Islam Antarabangsa dari Undang-Undang Syariah 93 1994 dan Universiti Jordan dari bidang Hakikat Islam 1995 Kerja yang tersedia pertamanya pernah diterima masuk sebagai ketua bila dan pembaca Mahkamah Tinggi Malaya diterima masuk pada tahun 1995 mantan pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa 1994 hingga 2014 mantan Fellow Kanan Institut Kajian Strategi Islam Malaysia IKSI bermula Ogos 2015 hingga September 2018 merupakan ahli panel penyelidik fatwa Jabatan Masjid Gajah Negeri 9 bermula September 2016 hingga September 2018 ahli yang berkuasa syariah Bank Muamalat Malaysia 9 Berhad bermula 2005 hingga 2020 ahli yang berkuasa syariah dan Robert bermula Jun 2015 hingga Mei 2023 ahli yang berkuasa syariah Pratik Ismail Bank Berhad bermula April 2020 hingga sekarang ahli yang berkuasa syariah AIA Pabrik Kapatun Berhad bermula April 2020 hingga sekarang ahli yang berkuasa pengundi hukum syarat diterima November 2020 hingga sekarang ahli yang berkuasa fatwa di Perak mulai 1 September 2023 hingga sekarang ahli panel ketua tahun yang pengajaran mengenai kesenangan pemerintahan Islam sesi 24 2026 dan pengarah sejarah Indonesia yang berhad bermula 17 hingga sekarang untuk alamat semua tempat dan juga mempunyai akaun media sosial antara Facebook menggunakan nama Ibu Ahmad Fadil, TikTok Ibu Ahmad Fadil juga menggunakan nama Ibu Ahmad Fadil, mempunyai YouTube channel Instagram dan Twitter. Jadi untuk dia tidak mana-mana media dan pada-pada mungkin kita akan buat live dari Facebook page Masjid Jami' Agama Majusi. Saya jadi mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang hadir muslimat dan melalui merupakan masa yang bersama mengikuti program kita pada malam ini. Dan jadi dengan tanpa masa saya jemput moderator kita pada Ustaz Ahmad Hamid Jamil untuk teruskan bicara. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bagi tunggu lah. Senang macam tu sebab lama ni. Saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Jamil bin Muhammad Sapri selaku Kawai Tadbir Agama Perintah, yang berhormat Tuan Haji Naziruddin bin Muhammad Bandi Adun Cangkat Jong, yang berusaha Ustaz Muhammad Aqi bin Azhar Minara Sebab Pentadbiran Masjid Daerah Libera, yang berusaha Ustaz Muhammad Nazrul Hakim bin Zulkifli Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Pulau Intan, yang dihormati Tuan Haji Asma'in bin Ismail selaku pengurusi Masjid Jami' Taman Seseli, seterusnya ketua jabatan, pemimpin, ahli masyarakat, pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang tidak saya lupakan, Fadil Ustaz Tengku yang alhamdulillah saya kira kita berdua dapat bersama-sama beliau pada malam ini. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana isyak kita ia mungkin lewat dan saya tidak mahu memanjangkan dan melewatkan. Cuma saya minta perhatian kepada tuan-tuan agar kita memberikan perhatian sepenuhnya, kerana isu ini adalah isu besar. Ia bukan isu masalah furuk, tetapi dia adalah isu akidah. Isu yang tidak boleh silap sepanjang hidup kita kerana implikasinya besar. Jadi untuk memperincikan apakah itu akidah, apa itu i'tiqad, jadi dengan segala hormatnya saya silakan kepada Ustaz itu untuk memberikan sedikit bicara berkenaan dengan akidah. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, seterusnya kepada Al-Fadil Tuan Moderator Al-Fadil Ustaz Hairi Jamaluddin, yang berusaha Tuan Haji Jamil bin Muhammad Safri, Pegawai Tabik Agama Teluk Intan, yang berhormat Tuan Haji Naziruddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Cangkat Jong, yang berusaha Ustaz Muhammad Afiq bin Azhar, iaitu penyelaras pentadbiran Masjid Daerah Hilir Perak, juga yang berusaha Ustaz Muhammad Nuzul Hakim bin Zulkifli, Pegawai Agama Islam, Pejabat Agama Teluk Intan, yang dihormati Tuan Haji Asmu'in bin Ismail, iaitu pengerusi masjid kita, Masjid Jamek Taman Sisli. Seterusnya ketua-ketua jabatan, pemimpin masyarakat, ahli jabatan kuasa dan pegawai Masjid Jamek, muslimin, muslimat, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai bicara forum tentang ancaman akidah, maka yang pertama kita membincangkan tentang akidah itu sendiri daripada asal perkataannya 3 huruf, Ain, Qaf, Dal, Aqadah. Akdun itu adalah kesimpulan. Sebab itu disebut akad nikah, disimpulkan antara ijab dan qabul dalam akad nikah. Tapi yang dimaksudkan dengan akidah adalah simpulan keimanan, keyakinan yang tersimpul dalam hati seseorang. Dan ini sangat penting kita pastikan bahawa keyakinan itu berbetulan dengan perkara yang sebenar. I'tiqadun jazimun mutabikun lil haqqi. Kerana ada orang berkeyakinan dan keyakinan yang jazam, yang pasti, yang tidak ragu-ragu, tapi malang sekali keyakinannya itu bercanggah dengan yang sebenar, bercanggah dengan hakikat, maka berada dalam keyakinan atau kita sebut akidah yang batilah, akidah yang batil, yang sesat. Dan yang ketiga adalah an-dalil, keyakinan yang putus, yang pasti, yang tidak ada ragu-ragu, itu hendaklah disokong oleh dalil. Dalam bab akidah tidak boleh kita itu yakin hanya bertaklid, membuta tuli sahaja. Yang tak tahu dalil tak boleh dalam bab akidah. Berbeza dalam bab fiqh, bab hukum hakam. Untuk yang sampai kepada martabat mujtahid sahaja, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, dan bahkan di kalangan para sahabat yang sampai kepada martabat mujtahid, yang itu mereka wajib tahu dalil. Sementara kebanyakan daripada kita yang tidak memenuhi syarat mujtahid, maka kita wajib bertaklid. Kita ikut kepada fatwa para ulama walaupun kita mungkin tidak memahami dalil. Tapi dalam akidah tidak boleh. Kenapa kamu percaya Allah wujud?
Entahlah, orang Teluk Intan pun semua cakap macam itu. Takkan saya seorang nak kata orang lain pula, ya. Dah semua orang kata Tuhan wujud, saya pun tak tahu lah. Takkan wujud, dah saya tak pasang, tak boleh. Akidah kita kena yakin dan kita kena tahu kenapa kita yakin demikian, ya. 3 elemen akidah yang benar. Akidah itu jazam, tidak ada keraguan, dan apa yang diyakini itu selari dengan kebenaran, dan yang ketiga hendaklah disokong oleh dalil. Nanti insyaAllah dalam perbincangan seterusnya mungkin kita akan sentuh dalil dalam akidah. Okey, terima kasih Ustaz Hukum. Jadi bila kita simpulkan arti akidah ni ialah simpulan yang simpulnya simpul mati dalam kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah dengan dalil-dalil yang diyakini. Jadi cuma Ustaz Hukum, ya, apabila kita melihat, ya, walaupun dalam dunia ni semakin moden dan sumber ilmu ni mudah untuk dicapai, tetapi berlakunya penyelewengan akidah. Bukan di peringkat orang yang tidak berpelajar, tetapi dari kalangan yang terpelajar juga ada, ramai. Jadi di mana puncanya dan apa sebabnya? Mungkin Sangku boleh terangkan. Bismillah. Baik, yang pertama puncanya memang daripada asal kita manusia ini hidup di dunia ini memang di tempat yang untuk diuji, ya. Dunia ini adalah darul ibtila, negeri tempat kita itu diuji. Sementara akhirat adalah darul jazaa, negeri tempat kita diberi balasan. Maka yang namanya tempat ujian yang paling besar adalah untuk kita itu kekal atas apa yang kita telah akui apabila kita ditanya di alam ruh, ya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku, yakni Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kamu? Qalu bala, syahidna. Lalu di alam ruh mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Tapi bila datang ke dunia, datanglah hawa nafsu, datanglah bisikan syaitan, dan memang syaitan telah berjanji, ya, bahawa akan menyesatkan umat manusia ini supaya sama-sama masuk ke dalam neraka. Jadi itu hakikat yang perlu kita terima. Kehidupan kita yang singkat ini pasti akan diuji. Baik, kenapakah berlaku cabaran akidah ini? Pertama, kerana tidak terpadukan dengan dalil tadi. Dalil dalam akidah ada 2 jenis dalil. Pertama, dalil naqli, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita katakan dalil Quran dan hadis. Ada dalil yang kedua, namanya dalil akli, ya, akal yang sihat juga menunjukkan kepada akidah yang betul. Hati-hati, di zaman kita sudah ada kecenderungan umat Islam sendiri yang mereka ini menolak dalil akli. Saya pernah jumpa dalam Facebook, satu orang dia datang, dia komen, dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah ni saya pegang Quran Sunnah. Masya Allah, tabarakallah, baguslah. Tapi dia sambung lagi ayat dia tu, menyebabkan kita jadi risau. Dia kata saya tak guna akal, ya, saya berpegang kepada sunnah tu dah bagus, tapi dia kata saya tidak guna akal. Jadi ini indikasi dia tidak faham, ya. Zaman sekarang ni penyakit yang dikenali sebagai penyakit BBAK. Ustaz Ahmad Khairi pernah dengar penyakit BBAK? Oh, tak pernah. Tak pernah dengar lagi. Alhamdulillah, ya. Mungkin di Teluk Intan belum ada lah penyakit ni. Tapi kalau di Kuala Lumpur saja banyak, ya. BBAK ni ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Itu penyakit dia. Jadi kenyataan seperti itu sebenarnya bodoh. Mengatakan ikut Quran dan Sunnah tapi tidak guna akal, itu adalah satu kebodohan dan satu fitnah kepada Quran dan Sunnah, seolah-olah Quran dan Sunnah melarang umat dari menggunakan akal. Ini keliru. Kerana Quran dan Sunnah yang memerintahkan manusia menggunakan akal. Banyak ayat Quran Allah berfirman, afala ta'qilun. Kenapakah kamu manusia tidak menggunakan akal? Bahkan salah satu sebab orang itu masuk neraka adalah kerana tidak mahu menggunakan akal.
Kalau kita baca surah Al-Mulk, ada Allah Ta'ala menceritakan rintihan, keluhan ahli neraka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka ahli neraka berkata, kalaulah dahulu kami mahu mendengar atau kami menggunakan akal, nescaya kami tidak tergolong daripada ahli neraka. Jadi salah satu sebab masuk neraka adalah kerana tidak menggunakan akal. Jadi ada orang salah faham, dia ingat kalau dalam akidah tidak boleh guna akal, ya? Tapi sebaliknya, dalam akidah lah kita penting guna akal, ya? Bahkan menggunakan dalil akli adalah cara Allah sendiri. Ya, siapa yang tolak, dia kata saya tak mahu guna akal, ya, dia menolak cara Allah sendiri. Allah Ta'ala dalam menetapkan tauhid, mengesakan Allah, dan menolak syirik, iaitu mensekutukan Allah Ta'ala, menuhankan selain daripada Allah. Allah Ta'ala juga menggunakan dalil akli. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, langit dan bumi, alihat, Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Baik, soalan, Tuhan sebenarnya satu atau banyak? Satu. Kenapa Allah sendiri berfirman kalau Tuhan banyak, padahal Tuhan tidak banyak? Berarti Allah memerintahkan kita supaya membayangkan sahaja dengan akal. Kalaulah Tuhan lebih daripada satu, pastilah Tuhan masing-masing nak buat cara dia. Tuhan kan maha berkuasa, Tuhan maha berkehendak. Jadi kalau Tuhan lebih pada satu, kehendak Tuhan yang mana yang akan dilaksanakan? Kuasa Tuhan yang mana yang akan berjalan? Akhirnya binasalah langit dan bumi. Kalau orang-orang yang dalam dunia politik, dia lebih faham lagi. Kan kita ada pilihan raya lebih kurang lah, ya, 5 tahun sekali. Kenapa? Kerana nak pilih satu kerajaan. Cuba kita tak buat pilihan raya, kan jimat duit. Katanya pilihan raya ni menelan belanja yang tinggi, ya, sampai jutaan ataupun mungkin trilion ringgit. Cuba kita tak payah buat pilihan raya. Habis tu macam mana nak lantik kerajaan? Kita lantik sahaja siapa yang berminat. Siapa minat jadi kerajaan, kita lantik. Yang penting jimat duit pilihan raya. Itu macam mana agak-agak? Kalau ada satu golongan saja nak jadi kerajaan, dia senang. Masalahnya ada beberapa kumpulan yang sama-sama berminat. Tak apalah, kita lantik semua, bersalah. Oh, ada 3 kumpulan Ustaz nak jadi kerajaan. Tak apa, kita lantik 3-3. Dah ada 3 kerajaan, siapa nak jadi Perdana Menteri? Masing-masing kerajaan lantik Perdana Menteri masing-masing. Habis tu macam mana Menteri Kabinet? Dah ada 3 Perdana Menteri, masing-masing Perdana Menteri lantiklah Menteri Kabinet masing-masing. Jadi ada 3 Menteri Kewangan, 3 Menteri Kesihatan. Itu macam mana tak ada? Tuan-tuan masih ingat masa kita ada 1 Menteri Kesihatan pun kita agak confused kan masa tu? Nak cocok 2 kali dah cukup ke 3 kali? Ingat lagi? Cocok-cocok dulu. Ada yang kata 2 dah cukup, ada yang kata 3 baru cukup. Masa tu ada 1 Menteri Kesihatan. Bayangkan kalau ada 3 Menteri Kesihatan, cocok macam mana pun kita tak faham. Ini nak buat GST, ini nak buat SST, ini buat apa pun kita tak faham sampai mati. Ya. Jadi kalau ini pengajarannya bukan nak cerita politik dalam masjid, pengajarannya adalah kalau sebuah negara yang kecil seperti Malaysia tak boleh kita bayangkan ditadbir oleh lebih satu kerajaan. Mungkinkah alam semesta, langit dan bumi, haiwan dan tumbuhan, manusia dan binatang ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itu adalah hukum akal. Bahkan menggunakan dalil akli dalam bab akidah adalah sunnah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagai contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika nak menolak syiriknya Namrud. Raja Namrud bukan setakat dia musyrik yang biasa-biasa, yang sembah lain daripada Allah. Dia musyrik level nombor 1, grade A, iaitu dia mengaku dia Tuhan. Dia nak orang sembah kepada dia. Baik, akal yang sihat boleh terima tak Tuhan tapi lemah? Ya Tuhan tapi tak sihat hari ni. Ya Tuhan tapi lupa. Tak mungkin. Makanya orang yang sampai boleh terpengaruh ayah Tuhan, itu kan tak sihat akal dia.
Ayah Pin kan lemah, kan? Antara lemahnya Ayah Pin, dia kalau tak makan nasi dia lapar, ya. Kalau makan nasi ke tandas dia. Macam tu ke Tuhan? Ada pula tunggu luar tandas sebab nak melepas. Ada ke Tuhan apa itu? Tak ada, ya. Ada satu orang nama Harun, kalau tuan-tuan masih ingat, orang Pahang pun mengaku Tuhan juga. Tak lama lepas kena tangkap di polis, kena stroke. Boleh pula Tuhan kena stroke? Hentikan, ada pula Tuhan dia kena stroke. Lepas tu masuk dalam berita, tak lama lepas tu masuk dalam berita, mahkamah mendapati Tuhan Harun bersalah. Tuhan berarti bersalah oleh mahkamah, tu kan tak masuk akal. Kalau mantan menteri kan pernah ada, kan, dapati bersalah, dipenjarakan, diampunkan. Tak mustahil walaupun tak pernah berlaku sebelum ini. Tapi yang namanya manusia didapati bersalah oleh mahkamah tak mustahil. Tapi yang namanya Tuhan tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim AS nak beritahu kepada Namrud, kamu tu mustahil Tuhan, sebab kamu terlemah. Kamu nak menghidup dan memati, pun kamu tak mampu. Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit. Tuhan saya, iaitu Allah, itulah Tuhan sebenar, berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud ni sudah kena penyakit tadi. Ingat lagi? BBAK, biar bodoh asal confident. Jadi Namrud dengan confident mengatakan, ana uhi wa umit. Saya juga boleh hidup dan matikan. Panggil dua orang tahanan, satu Namrud bunuh, satu lagi Namrud lepas. Konon yang dia bunuh dah matikan, yang dia lepas dia dah hidupkan. Itu kan tak cerdik. Yang Namrud lepas dah hidup lama, bukan Namrud yang hidupkan. Kalau nak hidupkan satu ekor nyamuk pun, Namrud tidak akan berkuasa menghidupkan. Lalu Nabi Ibrahim AS membawa dalil akli yang lebih jelas, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang Maha Berkuasa telah menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang kamu Tuhan, pasti kamu berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat, maka tidak mampu. Sebagai kesimpulan, untuk kita itu berdepan dengan cabaran akidah, kita perlu lengkapkan kedua-dua jenis dalil ini, yang mana para ulama kita telah susun dalam ilmu yang dikenali sebagai ilmu tauhid, ataupun dalam kawasan Malaysia Nusantara ini dikenali sebagai ilmu sifat 20. Ada orang kata ilmu sifat 20 ni pun tak betul, ya. Itu insya-Allah ada peluang kita akan terangkan sebentar lagi. Silakan. Terima kasih Mas Angku yang membicarakan tentang mengapa ataupun punca-punca apabila seseorang itu tidak berakidah dengan akidah salimah dan tak belajar. Ya, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, saya rasa pengajian berkenaan dengan tauhid ini di masjid-masjid dan di surau-surau ya ada, tetapi kalau kita melihatnya atau kita cuba membilang kehadirannya, ya Sangku, kehadirannya sekitar ruas jari. Ruas jari, tidak seperti malam ini. Jadi kita akan dapati bahawa masyarakat kita ni mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang pelik. Dan itulah sifat orang Melayu. Orang Melayu ni kalau viral dan pelik sikit akan cepat pergi dan cepat mengikut, tanpa merujuk kepada orang-orang yang berautoriti, tak tanya ustaz apa pun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah, ya, kita di sekarang ini dihujani, ataupun kita kata masyarakat kita ini sampai yang dah jadi ateis pun ada, tidak beriman adanya wujudnya Tuhan, sampai begitu sekali. Sebab itulah forum kita ini membicarakan tentang akidah, dan dia adalah satu perkara yang sangat-sangat besar yang tidak boleh kita silap dan salah. Cuma kita nak tahu apa kesannya kepada orang yang tidak berakidah, bagaimana cara hidup mereka di dunia dan bagaimana pula nasib mereka di akhirat. Jadi saya minta Ustaz Ungku boleh bincang dan kupaskan selumat-lumatnya agar dia masuk ke dalam hati kita dan menjadi satu kekuatan untuk kita beriktikad dengan hakul yakin kepada Allah, dan itulah akidah yang kita pegang sampai mati. Jadi silakan Ustaz Ungku kita bicarakan tentang kesan
tidak berakidah ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kesan tidak berakidah dengan akidah yang sahihah secara ringkasnya adalah kita itu, na'udzubillah, akan gagal mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat. Kerana walaupun kita lihat orang-orang Islam pun bukan semua hidup senang lenang. Ramai juga orang Islam yang susah, yang tertindas, yang ditimpa penyakit, yang dihimpit dengan peperangan dan sebagainya. Jadi mungkin orang bertanya, kalau memang akidah yang benar itu memberi kejayaan di dunia dan akhirat, nampak tak berjaya mana pun orang Islam di dunia. Jadi ini kegagalan dalam memahami hakikat kejayaan. Adapun kebahagiaan, kelapangan, kekayaan, kemiskinan, kesihatan, penyakit, itu hanyalah warna-warna kehidupan. Ia bukan penentu kejayaan ataupun kegagalan. Orang yang sihat ada masanya sakit, orang yang kaya ada masanya miskin. Ya, orang yang gembira ada masanya sedih. Ini hanya warna-warna kehidupan. Tapi kebahagiaan yang kejayaan yang sebenar dalam kehidupan dunia adalah apa sahaja warna kehidupan yang singgah dalam hidup seseorang, orang itu masih berada dalam kebaikan. Itu hanya dapat dicapai oleh orang yang berakidah dengan akidah yang sebenar. Orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar, berlaku perkara yang baik dalam kehidupan, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan syukur itulah yang menjadi kebaikan untuk dia. Bila berlaku perkara yang buruk kepada dia, ditimpa musibah, kemalangan dan sebagainya, maka dia bersabar dengan musibah itu, dan musibah itulah kebaikan yang berpanjangan untuk dia, ya, kesabaran tadi. Adapun musibah dia akan berlalu. Kan orang kata hidup ni macam roda, ya, sekejap di atas, sekejap di bawah, ya. Saya minta maaf cakap, ya, dan jangan tersinggung pula, ya, tapi saya selalu insaf, ya, memperhatikan apa yang berlaku di negara kita. Saya jadi macam, ya Allah, ini rupanya kehidupan dunia, ya. Dan di negara kita, yang jadi Perdana Menteri kita sekarang pernah masuk penjara, dan yang pernah jadi Perdana Menteri kita satu masa dahulu sekarang di penjara. Bukan nak cerita politik, nak cerita putaran kehidupan dan kuasa Allah Ta'ala, bahawa kadang-kadang manusia itu di atas, kadang-kadang manusia itu di bawah, ya. Yang menjadikan kebaikan adalah bila orang itu beriman, di atas dia bersyukur, di bawah dia bersabar. Dan syukur dan sabar inilah yang menjadi kebaikan, kejayaan sebenar buat seseorang. Adapun kesan akhirat jelas, kalau orang itu ahli maksiat, ahli fasik, buat dosa, tapi selagi mana akidah dia betul, insya-Allah satu masa dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau akidah dia rosak, na'udzubillah, maka risikonya dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi saya kalau boleh nak sentuh beberapa perkara yang mencabar akidah kita sekarang ini. Pertama, dalam bentuk yang terlampau longgar, terlampau bebas, yang kita kenali sebagai ancaman liberal. Yang kedua, yang terlampau ketat, yang terlampau beku. Semua benda pun nak dilarang. Baca Yasin malam Jumaat pun panas, selawat salam tarawih pun marah. Ya, itu namanya golongan literal. Ya, dia terlampau terikat dengan teks, dia tidak faham konteks. Ini juga membawa ancaman akidah. Yang ketiga adalah ketaksupan kepada pendirian, biasanya pendirian politik, ya. Ini dinamakan ancaman sektorial. Boleh juga membawa kepada kerosakan akidah. Dan ada juga dalam bentuk suka kepada perkara yang luar biasa, seperti yang disebut oleh pada Ustaz tadi, perkara-perkara yang pelik, ya. Ada orang dia kata belajar ilmu hakikat, kata dia. Kenapa belajar ilmu hakikat? Nanti boleh terbang, ya, boleh jalan tahayul. Loh, setakat nak terbang tak payah belajar ilmu hakikat, ya. Pergi ke website, belilah jaket apa mask ke, firefly ke, elok boleh terbang, lagi dilayan lagi, ya. Jadi
oleh kerana gairah nakkan sesuatu perkara yang pelik pun boleh menyebabkan orang itu rosak akidah dia, terpengaruh dengan ajaran sesat. Ya, ini 4 elemen yang menyusup dalam agama. Yang di luar tu tak sakit lah. Ia nak kempen kata agama dia betul, agama Islam salah. Itu yang luar daripada Islam tu. Yang ni adalah Islam ni dah terlampau bebas ini, liberal ini, umpan dia adalah kebebasan. Jadi dia menjual konsep kita hidup ni bebas. We are born free, kata dia. Kita lahir bebas. Dah elok kita lahir bebas, datang agama kata ini haram, ini tak boleh buat, ini tak bermoral. Tak betul lah, kata dia. Patutnya kita dah lahir bebas, kita kena kekal bebas. Ini menarik terutamanya kepada golongan muda, untuk bebas sebebas-bebasnya. Jadi berdepan dengan golongan liberal ini, selain daripada kita itu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kita tak nak kena bermain dengan akal. Kerana mereka kurang menerima kepada hujah Quran dan Sunnah. Baik, kalau secara akal kita boleh menolak secara total dakwaan dia bahawa kita dilahirkan bebas. Tak betul. Ini hanya fantasi angan-angan orang liberal. Sejak bila kita lahir bebas? Ada tak ada tuan-puan yang memilih lahir bila? Ada tak yang pilih hari jadi dia bila? Ada tak yang memilih dia lahir di mana? Tak ada. Bahkan kita pun tak memilih mak ayah kita siapa. Dan mak ayah kita pun tak pilih untuk lahirkan kita. Dia hanya usaha-usaha dapatlah kita. Kalau dia pilih, mungkin hidung kita mancung sikit, mungkin kulit kita cerah sikit, mungkin tinggi kita tu cukup inci, ya. Tapi pasal dia tak pilih, rupa itulah kita dapat. Dan kita pun tak pilih rupa kita. Sejak bila kita lahir bebas. Dan kita dalam keadaan kita sudah lahir pun, kita tidak boleh mengawal apa yang berlaku pada diri kita, ya. Proses penuaan, ya. Saya tanya kepada kaum muslimat, tapi tak payah jawab pun tak apa. Tanya je. Ada tak kaum muslimat yang tak suka kalau nampak muda? Umur dah 50, orang tengok macam 25. Ada tak yang tak suka? Itu saya kata jangan jawab. Memang tak ada. Buktinya, kalau jutawan, kosmetik. Pasal produk laku. Orang nak nampak awet muda, ya tak? Tapi cuba perhati tengok, puan-puan. Mula-mula puan-puan letak apa dulu? Cleanser, ya, cleanser bagi bersih dulu. Lepas dah bersih, letak toner, ya. Letak toner tu puan-puan kena tolak ke atas, dan tolak ke bawah nanti kena, ya, tolak ke atas. Lepas tahu toner, letak apa lagi? Moisturizer, ya, bagi lembap kulit. Nak cantik lagi, letak serum, ya. Cuba buat, cuba amalkan. Tidakkah lama kelamaan setelah diamal kulit makin kenduk? Udahlah kulit makin kenduk, mata pula kabur. Udahlah mata kabur, uban pula berterabur. Udahlah uban berterabur, makan benda keras, gigi pula gugur. Ini semua tanda-tanda nak masuk kubur. Bukan nak masuk luar kawanan. Sejak bila kita bebas? Kita tidak bebas. Kita hidup mengikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendakwa kita hidup bebas, itu angan-angan fantasi golongan liberal. Hati-hati. Kata dia, yalah, okeylah, kita tidaklah bebas sangat. Tapi tak perlulah pada agama. Kita boleh fikir apa yang elok kita buat. Apa yang tak elok kita tak usah buat. Ini juga penipuan. Kerana walaupun manusia dikurniakan akal, boleh beza buruk dan baik, akal masih boleh dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu masih boleh menipu akal. Orang yang tak mengaji tinggi pun tahu kalau kata ambil rasuah tu tak bagus. Tapi sekali-sekali ada orang hulur 10,000, 20,000 ambil dia, kata dia. Masa itulah nafsu bising. Takkan tak ambil bang, abang minta dia bagi. Bukan abang minta dia bagi. Kali inilah fadilat abang mengamal ayat wa may yattaqillah, ayat 1000 dinar. Tak sangka-sangka orang bagi duit padahal rasuah. Ya. Jadi akal itu masih boleh ditipu oleh nafsu. Mau tak mahu perlu kepada agama untuk menetapkan ini haram, ini halal, ini tak boleh buat, ini boleh buat, ya. Jadi hati-hati dengan liberal. Yang kedua adalah golongan literal. Golongan literal ini nampak bagus. Pasal dia menipu bukan Quran hadis. Kalau liberal tu silap-silap Quran hadis pun dia pandang sebelah mata.
Dia kata apa, pakai kitab lama, kitab kuno 1400 nak pakai zaman kita. Itu liberal. Tapi kalau literal, tidak. Bahkan mungkin nampak dia lebih bersungguh nak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tapi dia keliru dalam berpegang dengan Quran dan Sunnah. Contohnya tadilah, nak berpegang dengan Quran dan Sunnah tak nak pakai akal. Padahal menggunakan akal itu tentang Quran dan Sunnah. Dalam rangka nak pegang Quran dan Sunnah, kata dia, teman tak mau dah yang sifat-sifat 20 ni, kata dia. Tak ada dalam Quran hadis, kata dia. Ia ke tak ada dalam Quran hadis. Ini ilmu sifat 20, ilmu bid'ah, kata dia. Ya, mana ada zaman Nabi ilmu sifat 20. Maka kita kena terangkan, yang tak ada zaman Nabi SAW tu bukan ilmu sifat 20. Yang tak ada zaman Nabi SAW tu adalah penyusunan ilmu. Penyusunan tu mari kemudian. Itu biasa. Kat zaman Nabi SAW ada ke sahabat Nabi belajar tajwid macam kita belajar sekarang? Tuan-tuan pernah dengar ke Sayyidina Umar belajar ini ikhfa, ini izhar, Sayyidina Abu Bakar belajar ini idgham gunnah, ini idgham bila gunnah? Tak ada. Tapi tajwid ada zaman sahabat. Zaman Nabi SAW, sahabat baca Quran dengan tajwid, dengan mengelokkan sebutan, makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat. Itulah namanya tajwid. Ilmu hadis sebagaimana yang kita belajar sekarang, ini namanya mutawatir, ini ahad, ini masyhur, ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini mursal, munqati', mu'tal. Tidak ada zaman Nabi. Tapi adakah zaman Nabi orang tidak ada ilmu hadis? Ada. Para sahabat diriwayatkan daripada Nabi SAW. Kalau tak, sampai daripada mana hadis Nabi SAW? Kalau tidak melalui sahabat. Demikianlah ilmu sifat 20, penyusunannya itu tidak ada. Tapi tidakkah di zaman Nabi SAW, bahkan di zaman Nabi Adam sekalipun, yang namanya orang beriman, pasti dia yakin Allah wujud? Pasti dia yakin Allah wujud itu tidak ada permulaan? Pasti dia yakin Allah wujud tidak akan binasa? Pasti dia yakin bahawa Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak mungkin sama seperti Allah? Pasti dia yakin Allah tidak berhajat kepada yang menciptakan, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada yang lain? Pasti dia yakin Allah Maha Esa, tidak banyak. Pasti dia yakin Allah Maha Hidup, Maha Berilmu, Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha Mendengar, Maha Melihat dan Maha Berkata-kata. Pasti. Bayangkan satu orang dia kata Allah terpaksa. Dia kufur. Allah lemah, kata dia. Ya, kufur. Jadi yang tak ada tu hanya hitungan dia. Saya sebut ini kenapa? Kerana ada di setengah tempat ustaz sendiri habar pada jemaah, kata dia, kalau ada orang nak ngajar sebab 20, jangan tunggu, kata dia. Ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam lagi baik, kata dia. Ini keliru. Ya, ilmunya itu tidak bid'ah. Penyusunan yang datang kemudian itu biasa dalam mana-mana ilmu. Ya. Jadi hati-hati dengan golongan literal yang akhirnya membawa kepada memahami ayat-ayat Al-Quran luar daripada konteks yang sepatutnya. Maka ngatalah dia, ya Tuhan itu turun naik, ya, Tuhan duduk di atas. Ya, kalau kita duduk atas bukit, dia dekat lagi dengan Tuhan daripada duduk di bawah bukit. Dah jadi cerita dewa. Ini golongan literal, juga berbahaya kepada akidah. Ya, di golongan sektorial dalam sejarah itu diwakili oleh golongan Syiah. Tapi tidak mustahil sejarah itu berulang. Ya. Kalau kita lihat sejarah Syiah, asalnya hanyalah pendirian politik sebahagian daripada zaman itu yang menyokong Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah berbanding dengan pesaing politiknya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi isunya pendirian politik saja. Dan tak salah pun sokong Sayyidina Ali. Sayyidina Ali orangnya alim, orangnya akhlak bagus, orangnya berani. Maknanya insya-Allah kalau kita sokong Sayyidina Ali sebagai pemimpin, tak salah. Salahnya di mana? Sebahagian daripada penyokong Sayyidina Ali menjadi ta'assub dengan pendirian politik mereka, sehingga mereka mendakwa sahabat-sahabat yang lain khianat, sahabat yang lain jadi kafir, Al-Quran tu tak asli, macam-macam lah bid'ah yang dibuat sehingga menjadi sesat. Jadi kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita sekarang, berpolitik itu sebahagian daripada kehidupan, tapi ta'assub dengan politik jangan. Dia pasti boleh mengancam kepada akidah. Dan yang keempat yang saya sebutkan tadi, itu ancaman mystical, ancaman tertarik dengan perkara yang pelik, kerana dia tidak faham tujuan ilmu hakikat bukan untuk benda yang pelik. Tujuan ilmu hakikat adalah untuk menghayati tauhid.
Kita tahu Allah wujud, tapi kadang-kadang kita berperangai macam Tuhan tak ada. Ya. Kita tahu Allah Maha melihat, tapi kadang-kadang kita berakhlak macam Tuhan tak nampak kita. Nah, jadi ilmu hakikat itu supaya kita dapat menyerap pada hati kita, memang Allah wujud, memang Allah melihat, memang Allah mengetahui. Maka akhlak kita itu terbentuk dengan keyakinan tadi. Bukan berarti kalau orang itu bertasawuf, bertarikat, dia mesti buat perkara yang pelik-pelik. Tidak. Perkara yang pelik-pelik ini kadang-kadang Allah jadikan berlaku. Misalnya ada di zaman tabi'in satu orang soleh bernama Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, bila dipaksa oleh Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu, untuk mengatakan Musailamah juga Nabi, dia tak mau. Akhirnya Musailamah marah, campak dia dalam api, tapi tak hangus. Jadi itu namanya karamah, kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau. Tapi bukan kita nak pergi belajar pula ilmu, belajar ilmu tak hangus, tak perlu. Apa tak hangus tak mati. Belajar ilmu kebal supaya tak lut dia pisau. Habis kita tak lut dia pisau, kita tak mati macam mana? Kan mati juga akhirnya. Dan bahkan barangkali mati pun lebih payah pada orang lain. Jadi tujuan ilmu tasawuf, ilmu hakikat adalah mardhatillah. Kalau kita faham tujuan berzikir, tujuan berselawat supaya Allah redha kepada kita, maka kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran bertopikan hakikat makrifat, tapi akhirnya tak solat. Tak mungkin dapat ridha Allah dengan cara melanggar perintah Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah mendengar panjang lebar berkenaan dengan punca-punca dan ancaman kepada akidah kita yang boleh disimpulkan daripada 4 perkara lah. Yang pertamanya iaitu dari literal, kemudian ta'assub pandangan politik dan juga mistikal. Yang mistikal ini ramai daripada kalangan orang-orang yang mudah terpengaruh ataupun suka pada benda-benda yang mistik, termasuklah ajaran-ajaran yang baru, ya, yang timbul baru-baru ini. Jadi sebagai akhir, apakah nasihat Ustaz-Mpu kepada kita selaku jemaah, orang awam yang mungkin tidak mampu untuk belajar sedalam-dalamnya, tapi bagaimana kita nak mati dengan akidah ini? Bagaimana kita nak menjaga akidah ini supaya akidah kita ini akidah salimah, amalan kita diterima, mati kita dengan kalimah la ilaha illallah dan dibangkitkan sebagai seorang mukmin muttaqi. Jadi apa nasihat Mpu dan apa perkara yang patut kami jauh supaya akidah kami selamat? Baik, yang terakhir insya-Allah untuk forum kita, betul ya? Yang terakhir untuk forum kita pada malam ini iaitu nasihat daripada saya. Pertama kepada saya, saya menasihati diri saya sendiri. Seterusnya moga-moga tuan-tuan juga dapat mengambil manfaat daripada nasihat ini yang sebenarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Yang dimaksudkan dengan nasihat di sini bukan advice, bukan nasihat kita beri nasihat, tidak. Kerana apabila para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat ini buat siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, lillah, buat Allah. Tak mungkin kita menasihati Allah. Jadi dimaksudkan an-nasihat dalam hadis adalah al-ikhlas. Agama terbina di atas keikhlasan. Ikhlas kepada siapa? Ikhlas kepada Allah, wali kitabihi, ikhlas kepada Al-Quran, wali rasulihi, ikhlas kepada Rasulullah SAW, wali a'immatil muslimin, ikhlas kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, wali ammatihim, dan ikhlas kepada keseluruhan orang Islam. Jadi dalam tempoh yang singkat, kita target nak berhenti selewatnya pukul 9, betul? Ya, pukul 9 lebih tak apa. Lebih kurang pukul 9. Jadi yang pertama, supaya akidah kita terjaga, kita kena pastikan bahawa kita ikhlas kerana Allah. Dibimbanginya, kalau daripada awal kita tidak ikhlas, natijahnya akan menjadi buruk. Kita ambil pengajaran Nabi SAW memberitahu orang yang menuntut ilmu agama, kan bagus.
tetapi tujuannya untuk memalingkan wajah manusia memandang kepada dia, supaya orang memuji, mengagungkan dia. Itu tujuan dia mengaji. Dan supaya dia boleh bersembang sebaris dengan ulama, dan supaya dia boleh berdebat memperbodohkan orang jahil. Apa natijahnya? Nescaya Allah masukkan dia dalam neraka. Padahal dia belajar ilmu agama. Sudah bagus. Orang yang belajar ilmu agama, dalam hadis yang lain Nabi SAW beritahu Allah mempermudahkan jalan ke syurga. Tapi yang menjadikan orang ini masuk neraka adalah dia tidak ikhlas. Dia menuntut ilmu agama bukan kerana Allah. Jadi itu yang nombor satu sekali saya nasihat pada diri saya dan tuan-tuan adalah kita pastikan tilik pada hati kita, muraqabah hati kita ada tidak ikhlas dalam setiap tindak tanduk kita. Kita nak bertindak, nak bergerak, nak bercakap, nak diam, adakah kerana Allah? Kadang-kadang ini kita perlu diam. Kalau ikut nafsu nak cakap, kalau ikut nafsu nak bantah. Tapi kerana Allah kita diam. Itu namanya ikhlas. Yang kedua, kita ikhlas kepada Al-Quran. Bukan sahaja kita membaca, bahkan kita ingin mengamalkan Al-Quran. Ya, ini yang kita perlu tekankan dalam masyarakat sekarang. Ada yang nak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak melalui pintu dia. Pintu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah adalah dengan kita belajar ilmu fiqh ikut mazhab yang kita mampu. Kalau di Malaysia ni biasanya mazhab Syafi'i lah yang kita mampu. Ustaz-ustaz pun mengajar mazhab Syafi'i. Kita pun banyak mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ada orang dia kata ikut Quran Sunnah, jangan ikut mazhab. Hati-hati. Oh, ini sangat mengelirukan ya. Kerana mazhab itulah hasil produk daripada Quran dan Sunnah. Bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, kemungkinan nombor satu, semua ulama faham dengan kefahaman yang sama, keluar fatwa yang sama, itu namanya ijma', wajib kita ikut. Tapi tidak jarang berlaku, ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ini faham begini, ulama yang lain faham lain. Bila fahaman berbeza, maka keluar fatwa yang berbeza. Ini namanya khilaf. Fatwa yang berbeza itulah namanya mazhab. Jadi siapa yang kata ikut Quran Sunnah dan ikut mazhab, dia tak faham apa makna mazhab. Contoh ya, dalam isu perempuan yang diceraikan oleh suami dia, dia kena habis iddah baru dia boleh berkahwin dengan orang lain. Berapa lama iddah perempuan? Dalam Quran dah sebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan dicerai oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Maka sepakat para ahli ulama mengatakan perempuan merdeka iddahnya 3 kali quru. Quru makna apa? Quru dalam bahasa Arab ada 2 makna. Satu makna haid, satu makna suci daripada haid. Yang mana satu yang dimaksudkan dalam Al-Quran, ulama khilaf. Mazhab Hanafi memahami quru maknanya haid, mazhab Syafi'i memahami quru maknanya suci. Berlaku 2 mazhab, padahal sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama rujuk perkataan yang sama, masih berlaku mazhab. Jadi macam mana kamu boleh kata tak ikut mazhab, ikut Al-Quran dan Sunnah? Hati-hati ya. Ada orang kata tak, saya bukan tak ikut mazhab, tapi saya tengok mana yang mazhab yang kuat, yang itu yang saya pegang. Itu namanya mazhab kamu. Sebab yang menentukan kuat tak kuat tu kamu. Mana kamu sedang mempromosikan mazhab kamu sendiri. Kesimpulannya dalam bab ikut mazhab, iaitu ikut pada Sunnah, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita ikut mazhab guru kita. Yang ni kadang orang tak perasan. Kita nampak dia sembahyang lain macam. Kenapa kamu sembahyang lain? Aku tengok. Ya, aku sembahyang macam tu sebab nak ikut sifat solat Nabi yang sebenar. Kerana Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Baguslah semangat dia. Tapi dia perasan tak? Dia perasan tak? Kita tanya, bang, abang kata nak solat, berapa lihat Nabi solat? Betul? Atau abang lihat Nabi solat bila? Minggu lepas ke tahun lepas? Bila yang dia lihat Nabi solat? Mana ada orang zaman kita yang lihat Nabi solat? Kena kembali kepada realiti, kita tak lihat Nabi solat. Maka nak beramal dengan sunnah Nabi SAW, tak dapat tidak 3 pilihan ini.
Pertama, kita ikut cara solat yang diajar oleh guru kita, ustaz kita, yang dia pun tak lihat Nabi solat, tapi dia juga ambil daripada guru dia. Yang ambil daripada guru, kalau kita ikut mazhab, bersambung sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru imam mazhab, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi. Ini baru betul sahabat melihat Nabi solat. Yang kopi itu bersambung sanad 3-4. Yang lain takdir Allah sudah pupus. Bukan yang lain itu tak bagus. Mazhab lain tu ada yang hebat-hebat juga zaman dulu. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Abdullah bin Mubarak, mazhab macam-macam tapi tak sampai. Maka yang bersambung sanad zaman kita tinggal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Pilihan yang kedua, kata dia, teman ni tak berapa yakin dengan Imam Syafi'i. Teman lebih yakin dengan pensyarah teman, dia ada PhD. Imam Syafi'i bukan ada PhD. Jadi apa yang pensyarah teman kata ini dalilnya kuat, yang itulah teman ikut. Kalau dia kata ini dalil tak kuat, teman tak ikut. Itu namanya mazhab pensyarah sendiri. Ikutlah, kamu dah confident lebih pada dia banding Imam Syafi'i. Itu namanya mazhab pensyarah kamu sendiri. Ada orang dia kata, saya bukan macam tu, saya ni jenis dalil punya orang. Saya tengok dalil. Kalau dalil mazhab Syafi'i tak kuat, saya tak ikut. Kalau kuat, saya ikut. Pensyarah saya pun, kalau dalil dia tak betul, saya tak ikut. Itu namanya mazhab hang sendiri. Hang apa bahasa Arab pun ditampukang, nahwu saraf pun tak tahu, dia usul fiqh pun tak pernah belajar, tak tahu hang boleh nilai berdalil kuat tak kuat. Itu namanya angan-angan mahdini. Jadi hati-hati yang ketiga tu bahaya. Kemudian kita ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi SAW, setiap umat aku masuk syurga illa man aba, kecuali yang tak mau masuk. Saya kan lah sahabat. Qaman ya aba ya Rasulullah, siapa pula yang tak mau masuk syurga? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat patuh pada aku masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang ingkar kepada aku, dia telah enggan untuk masuk syurga. Jadi ikut sunnah Nabi SAW tidak sesempit yang disampaikan oleh sebahagian golongan literal. Kata dia ikut sunnah Nabi, apa saja Nabi tak buat, kita jangan buat. Bukan macam itu. Sunnah Nabi SAW bukan berarti apa yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Sunnah Nabi SAW adalah meninggalkan apa yang Nabi larang. Dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang bagi dilarang. Dalam hadis, iza nahaitukum an syai'in fajtanibu, bila aku larang kamu daripada sesuatu, hendaklah kamu jauhi. Dalam ilmu usul fiqh, satu perkara dilihat haram kalau ada uslub larang, la nahi, ada uslub tahrim, harama, ada uslub mengeji, zamul fi'li, haram. Tidak ada dalam kaedah usul fiqh Nabi tak buat maka haram. Maka orang yang mengharamkan satu perbuatan semata-mata Nabi SAW tak buat, dia sedang buat bid'ah. Perkara baru yang bercanggah dengan sunnah. Kemudian yang keempat, kita itu ikhlas kepada para pemimpin orang Islam, iaitu kita nak lihat orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala itu memerintah dengan adil, dan kita membantu dia melakukan perkara yang benar dan menasihati dia kalau dia tersalah. Bukan kita nak mengambil tempat atau posisi dia, tidak. Zaman dahulu masing-masing menolak nak jadi pemimpin kerana amanah itu berat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, bila dapat tahu dilantik jadi khalifah, beliau tarjih, beliau menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu musibah bagi beliau. Tapi ada seorang lagi tarjih juga yang berharap dapat jawatan tu. Sama-sama inna lillah. Yang seorang tu inna lillah, tak dapat kat aku apanya. Umar bin Abdul Aziz, inna lillah, aku pula yang dipikulkan amanah ni, berat. Jadi kita ikhlas dengan pemimpin kita, bukan kita benci kepada batang tubuh dia. Kalaupun kita benci adalah kepada kesalahan dan penyelewengan dia. Batang tubuh dia kita doa moga-moga Allah beri hidayah. Kemudian yang ketiga, kita ikhlas kepada seluruh orang Islam. Yang ini saya tutupkan dengan hadis Nabi SAW sebagai panduan untuk kita amalkan. Mudahnya, apa sahaja yang kita nak untuk diri kita, itulah yang kita nak untuk saudara-saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
Tak sempurna iman seorang kamu, sehinggalah dia kasih buat saudara dia apa yang dia kasih buat diri dia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kupasan yang sangat menarik, ringkas dan padat daripada Fadil Sesungku dalam soal yang berkaitan dengan akidah, cabaran, ya, punca dan juga solusi yang telah diberikan kepada kita pada malam ini. Jadi kita daripada masjid, seluruh masyarakat Kulintan ini mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Fadil Sesungku. Jadi tuan-tuan yang kasih oleh Allah, insyaAllah selepas ini jangan balik, kita akan salat bersama-sama. Dan sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menjual serangkap pantun pergi ke hutan menyebab kera jatuh seekor dalam payah. Suruhan Tuhan buatlah segera, betul kena akidah akhirat berjaya. InsyaAllah kita berjumpa di lain kali. Aku lupa hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.